Assalamualaikum. Anak-anak cikgu SK Mulong 1 tahun 5 2021. Okey, ingat tak pada berapa hari bulan hari tu cikgu ada ajar kamu cikgu ada suruh kamu buat latihan tata bahasa muka surat 126. Betul kan? Ada yang ini yang kita cuba buat tentang tajuk ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Apa maksud dia? Terdiri daripada ayat-ayat yang mengalami perluasan dengan unsur kata hubung gabungan, relatif, komplement dan keterangan pada subjek dan predikat ayat. Okey. Kamu ingat tak? Cikgu ajar kamu tentang apabila kita buat ayat, kita menggunakan teknik skop. Teknik skop mesti ada S apa? Subjek. Subjek tu apa maksud dia? Subjek tu siapa? Apa? Sebagai contoh, cikgu. Okey, nanti dulu. Subjek tu maksudnya apa, siapa. Okey. Kata kerja, apa yang dilakukan? Apa perbuatan dia? Kerja, perbuatan. Okey. Objek, apa benda yang sokongan dia? Apa yang dia buat, kerja apa semua. Okey. Perluasan ni kamu memanjangkan lagi ayat dengan keterangan atau huraian yang lebih jelas. Baik. Okey, kamu ingat ini teknik skop Okey, kita pandang balik kepada ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Apa maksud subjek ni? Ni subjek ni. Maksud subjek ni yang inilah yang kita belajar teknik skop ni. Ini. Jelas? Apa, siapa, ini subjek, ingat predikat sini, skop ni yang kop. Okey, OP, kata kerja, objek, perluasan, penerangan dia maksudnya menjadi satu ayat. Okey, yang ini subjek, yang ini predikat. Okey, predikat. Okey, jelas sampai sini. Okey, kita kembali pula kepada ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Okey, dan predikat. Sebab tu masa cikgu suruh buat latihan 126 hari tu, kamu akan nampak bila cikgu bagi jawapan, kenapa yang contohnya yang ini Cikgu bagi contoh ayat majmuk perluasan subjek. Kenapa cikgu tak buat macam Farisha? Kenapa kena guna yang? Kan? Jadinya yang ini kamu tengok ayat majmuk perluasan subjek. Jadi subjek adalah ni. Ini subjek. Jadi kita nak luas, kita nak kembangkan lagi ayat perluasan subjek tu, ayat majmuk perluasan subjek tu. Jadinya sebab itulah pada ayat pertama, Farisha teringat akan manfaat kuasa magnet. Kedua, Farisha baru belajar tentang magnet. Maksudnya bila kita nak perluasan subjek, dia bukan predikat tau. Dia bukan nak luaskan yang predikat ayat huraian ni. Dia nak perluaskan ayat subjek ni. Jadi sebab tu kita guna yang ini di awal sini. Jadinya bila kita susun ayat tersebut, sesuai tak bila Farisha, konon kita letak yang ni dekat ayat yang pertama. Farisha yang teringat akan manfaat kuasa magnet, baru belajar tentang magnet. Sesuai tak ayat dia? Kurang sesuai kan? Jadinya sebab tu kita letak Farisha yang baru belajar tentang magnet teringat akan manfaatnya. Jelas? Sebab kita nak perluasan. Kamu nampak ni, perluasan. Bila dia kata ayat majmuk perluasan subjek, kamu tengok dia mesti kat depan ni. Okey, kamu tengok beza dia pula dengan ayat majmuk perluasan predikat. Okey, kamu tengok ayat dia. Puan Faizah, ayat pertama. Puan Faizah masih gagal menjumpai jarum itu.
Ayat yang kedua, Puan Faizah mencari jarum itu dengan kata pembesar. Kata hubung yang digunakan adalah walaupun. Jadinya ini seperti biasa macam daripada kita belajar ayat majmuk daripada darjah 1 dulu. Kita sambungkan seperti biasa. Okey? Ini ayat yang sama, kita potongkan saja yang ini. Jadinya kita sambungkan saja sebab predikat ingat Jadinya dia tulis Puan Faizah masih gagal menjumpai jarum itu walaupun beliau, dia ganti nama kat sini. Beliau mencarinya dengan kata pembesar. Okey? Jelas? Okey, begitu juga kamu ingat semula bila cikgu sebut kata majmuk ayat majmuk dengan perluasan subjek, kamu kena fokus subjek. Ini siapa apa. Bila cikgu kata ayat majmuk dengan perluasan predikat, jadi kamu sambungkan ayat dia di belakang ni. Okey. Sebagai contoh, kita tengok buku lembaran PBD kita. Yang ini lembaran 50. Okey, hari ni kita nak belajar tentang buku PBD lembaran 50. Tema 6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 17, Mesra Teknologi. Okey, dia tanya, soalan dia, berdasarkan ayat dan gambar yang diberikan, bina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat yang betul. Okey, ni ayat tunggal. Bila ayat tunggal, kita tak perlu letakkan kata hubung. Jelas? Jangan letak kata hubung. Okey, sekarang ni kamu nampak apa soalan dia? Ayat tunggal. Okey, ayat tunggal kita dah nampak dah. Ayat tunggal, satu ayat saja, jangan ada kata hubung. Dengan perluasan subjek. Subjek dengan perluasan. Dia kata perluasan subjek. Kita tengok kepada ayat dia. Tengok gambar. Gambar ni bukan kita bagi suka-suka. Kalau kita bagi suka-suka, baik kita bagi letak gambar selain daripada ayat dia. Baik kita letak gambar kereta ke, gambar motor ke. Kan? Betul tak? Jadi yang ini ada fungsi dia. Okey. Okey. Kerusi roda ini amat berguna kepada warga emas. Jadi di sini kamu nampak di mana bahagian tugas skop tu diletak. Okey. Okey. Ni S. Subjek dan predikat. Kita nak asingkan subjek dan predikat saja. Okey. Okey, kamu letak ni S. Predikat mana? Ni amat berguna pada warga emas. Predikat. Predikat ni mengandungi KOP, kata kerja, objek dan huraian. P atau perluasan. Okey. Okey, jadi dia kata dengan perluasan subjek. Jadi kita nak cakap. Kamu boleh huraikan apa-apa je ayat menggunakan kreativiti kamu. Sebagai contoh, kerusi roda yang diletakkan di rumah orang tua, di rumah orang tua bakti. Kamu bagi nama kata nama khas, iaitu kata nama tempat tu, di rumah orang tua bakti. Ini amat berguna kepada warga emas. Ataupun kursi roda yang disediakan di hospital. Ini amat berguna kepada warga emas. Jelas? Kamu luaskan subjek ni. Apa yang kamu boleh huraikan? Luaskan lagi ayat dia. Jelas? Okey, yang ini dia kata ayat tunggal. Kita baca nombor 2. Ayat tunggal. Kita dah tahu dah, ni tunggal. Jadi jangan ada kata hubung dan jangan kembangkan ayat yang banyak. Okey. Ayat tunggal dengan perluasan predikat. Predikat. Ini perluasan. Okey, predikat. Jadi di mana kat sini subjek, di mana pula bahagian predikat.
Jadi kita baca. Mereka adalah subjek. Okey. Subjek. Manakala yang selebihnya adalah predikat. Yang mengandungi KOP. Kata kerja, objek dan perluasan atau huraian. Duduk, kata kerja, di atas kerusi, objek, roda masing-masing, objek. Jadi ia macam mana kamu nak perluasan predikat ni? Okey, cadangan cikgu kamu boleh buat. Mereka duduk di atas kerusi roda masing-masing dan berbual pada waktu petang. Betul tak? Nampak perluasan subjek. Kamu tidak meluaskan perluasan subjek, minta maaf Kamu nak luaskan perluasan predikat. Jadi kamu tidak meluaskan subjek ni. Mereka masih kita gunakan ayat yang sama. Kita tidak luas dan tidak panjangkan lagi. Okey, mereka duduk di atas kerusi roda masing-masing sambil berbual pada waktu petang. Ataupun mereka duduk di atas kerusi roda masing-masing di bawah pokok. Kan kita ada fungsi ni, gambar yang diletak bawah pokok ni membantu kamu untuk memanjangkan ayat. Di bawah pokok. Bila? Takkanlah tengah malam. Mestilah pada waktu petang. Nampak? Kamu boleh panjangkan ayat lagi. Okey? Seterusnya. Ayat majmuk. Ayat majmuk. Dia kata yang ini ayat majmuk. Ayat majmuk. Tadi ayat tunggal. Ayat majmuk maksudnya ada kata hubung dengan perluasan subjek. Perluasan subjek. Jelas? Okey, sekarang ni kita baca ayat dia. Petugas dan penghuni sentiasa berasa gembira. Macam tu. Jadi dia dah kata ayat majmuk dengan perluasan subjek. Kat sini kita dah nampak dah. Ayat majmuk dia adalah dan. Ayat majmuk kata hubung dia yang kita digunakan adalah dan. Jadi dia kata dengan perluasan subjek. Kamu nampak subjek. Bila subjek kita pertama sekali adalah kamu asingkan subjek dan predikat. Okey, subjek apa? Kan cikgu dah pesan, subjek adalah siapa, apa. Jadi kat sini kita nampak petugas dan penghuni adalah merupakan subjek. Manakala selebihnya sentiasa berasa gembira merupakan predikat. Jadi kita nak perluasan subjek. Macam mana kamu nak huraikan ni bila kamu berada dalam peperiksaan? Jadi itulah fungsinya gambar yang disediakan di sebelah ni. Kamu tengok, kamu bukan tengok kosong saja. Kamu mesti tengok dengan mata hati, dengan mata fikiran kamu. Jadi kamu tengok, oh ni ada orang, dan ini ada rumah. Nama rumah tu Rumah Semai Bakti contohnya. Okey, jadi kamu boleh huraikan dekat sini. Serta-merta kamu boleh ambil maklumat dalam gambar ni, kamu boleh letak di sini. Jadi kita nak perluasan subjek. Jadi kamu nak luaskan subjek. Sangat senang kamu tengok gambar ni. Jadi kamu tambah petugas dan penghuni Rumah Semai Bakti. Kamu terus ambil saja, senang sangat. Petugas dan penghuni Rumah Semai Bakti sentiasa berasa gembira. Selesai. Sebab dia nak perluasan subjek. Jadi kita tengok nombor 4. Ayat majmuk. Ayat majmuk ya. Dengan perluasan predikat. Predikat, bukan perluasan subjek. Dia nak predikat. Jadi pertama sekali kita kena asingkan subjek. Okey, subjek ini dan predikat yang panjang ini. Okey, kita baca sama-sama. Okey, mereka, ini predikat, cikgu lupa tulis. Mereka yang tinggal di situ sentiasa mengutamakan persahabatan. Jadi kamu nak huraikan apa lagi? Apa yang kamu boleh buat huraian daripada ayat tersebut? Kita nak hurai predikat berdasarkan gambar ni.
Kalau cadangan cikgu, kamu boleh buat. Mereka yang tinggal di situ sentiasa mengutamakan persahabatan dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kamu ulas menghuraikan predikat, memanjangkan ayat. Jelas? Senang kan? Jadi, cuba kamu jawab soal lembaran kerja ni. Cikgu dah bagi pun jawapan dalam video cikgu ni. Jadi kamu tinggal salin saja, okey? Cuba buat lembaran kerja 50 untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.